tu Allah beri pahala. Ada orang sambil lalu dia dengar pun Allah beri pahala, ampunkan dosa. Duduk saja macam ni pun ada orang kata saya datang tak dapat apa pun, datang macam ni pun Allah ampun dosa. Duduk saja ni Allah ampun dosa. Siapa mak ayah dia dah tak ada, dah angkat tangan. Siapa mak ayah dia dah meninggal dunia, salah seorang ke? Dalam kubur sekarang, nama mak ayah tuan-puan sedang disebut oleh para malaikat di langit. Allah dan para malaikat menyebut-nyebut nama mak ayah kita. Allahu Akbar. Nama tuan-puan kalau dapat anugerah dalam dunia, si Pulan contoh, Ustaz Abid Liu contohnya, Abid Liu dapat apa-apa, jadi bapak saya pun bangga kat rumah. Ataupun bapak mak saya tak tengok TV saja, cerita kat tuan-puan lah. Mula-mula ada keluar-keluar TV sikit-sikit dulu-dulu. Lepas tu jiran-jiran datang beritahu makcik, anak makcik Abid tu keluar TV. Jadi mak saya pun bahagia masa tu masih hidup lagi. Dia pun seronok bila balik kampung. Dia kata, ni Bid, ada jiran yang tu, jiran yang ni, jiran yang tu, dia yang beritahu mak kau keluar TV, kau tak pernah nak beritahu mak pun kan. Dia beritahu dekat saya. Saya nak beritahu tuan-puan, mak ayah kita rasa bahagia tak? Dia rasa seronok kalau anak dia berjaya, periksa, dapat keputusan yang baik. Orang-orang sebut nama anak dia Bin ni, anak si Fulan, anak makcik ni, anak kakak ni. Kita rasa seronok, betul kan? Kita jalan kat pasar je, bukan ada apa pun. Jalan kat pasar, jalan-jalan kata, makcik ni mak si Arif ni ke? Ha. Ya Allah, Arif tu anak murid saya dekat sekolah, tak ada orang lebih baik daripada dia. Kalau saya boleh bagi anugerah pelajar paling cemerlang dalam dunia ni, kalau boleh bagi, saya nak bagi ke anak makcik lah. Lemah lembut, baik, sopan santun. Contohnya, apa rasa mak tadi? Rasa bahagia tak? Bahagia, fitrah kita semua. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, nama kita dan nama mak ayah kita disebut dalam majlis para malaikat. Jadi kenapa kita perlu rasa menyesal duduk majlis ilmu? Untuk tu jangan pernah rasa menyesal belajar ilmu tentang rumah tangga, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Allah sayang kita. Jadi berbetulkan niat kita sekarang, yang nak kahwin, yang dah lama kahwin, yang dah tinggalkan dunia perkahwinan dah bersara dah. Walau apa pun hidup kita, niat kita hanya untuk Allah sayang kita. Dia beri kita jodoh sebab dia sayang. Dia tahan jodoh kita pun sebab dia sayang. Dia beri anak sebab dia sayang. Dia tahan anak untuk kita pun sebab dia sayang. Dia beri kita sehat sebab dia sayang. Dia beri kita sakit sebab dia sayang. Dia beri kita kekayaan melimpah ruah sebab dia sayang. Kita dah kerja siang malam, kekayaan tak melimpah ruah, macam tak berapa nak datang pun sebab dia sayang. Dia beri kita wajah yang baik sebab dia sayang. Kita rasa wajah kita kurang baik pun sebab dia sayang. Jadi tuan-puan, bila Allah sayang kita, kita orang bertuah tak? Orang beruntung tak? Orang beruntung, orang bertuah, orang yang bahagia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang mengajar supaya Allah Maha Adil. Bahagia ni untuk semua orang. Untuk semua orang kulit putih, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang kulit hitam, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang yang kurus, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang yang tak berapa kurus pun Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang yang tinggi, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang yang rendah, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang yang kaya, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang miskin, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang kampung, Allah nak beri bahagia. Untuk semua orang bandar, Allah nak beri bahagia. Kita diciptakan untuk dua perkara. Tujuan hidup kita satu, redha Allah. Tapi Allah nak beri kita dua. Semua orang dekat sini, Allah nak beri kita dua dalam hidup. Jangan pernah salah sangka buruk pada Allah. Bermulanya penderitaan dalam hidup bila bermula sangka buruk, terutamanya sangka buruk kepada Tuhan yang jadikan kita. Jadi sangka baik. Allah nak beri kita semua sekali, siapa-siapa, dua perkara. Apa Allah nak beri? Cuba semua angkat. Allah nak beri dua perkara. Angkat dua macam tu. Yang pertama, Allah nak beri bahagia. Kedua, Allah nak beri syurga. Pertama apa dia? Bahagia. Kedua, Allah nak beri syurga. Semua orang. Jadi mana-mana kita jumpa mana-mana orang, dia tengah susah, ada masalah hidup, nak bunuh diri, beritahu kat dia. Kalau saya pun tak tahu nak selesai masalah akak, tapi saya nak beritahu kat akak, Allah cipta akak untuk dua. Satu, Allah cipta akak untuk bahagia, dan Allah cipta akak untuk masuk syurga. Semua orang dicipta untuk bahagia, dan semua orang dicipta untuk masuk syurga. Pernah ada wanita-wanita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah,
boleh tak doa kami nak jodoh macam tu. Dia pun tunjuk lelaki tu badan dia apa? Gagah perkasa, sasa, wajah yang handsome, tak tahulah macam mana handsome dia. Wajah yang handsome, kacak, cara jalan pun lain macam, muka, wajah yang menawan, yang disukai oleh semua wanita-wanita. Berapa kumpulan wanita jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan saya dapat lelaki macam tu. Nabi SAW kata, nak tak aku beritahu kamu yang lebih baik buat kamu semua. Nabi SAW telah tunjuk sahabat yang lain, saya pun tak nak sebut nama sahabat. Dia tunjuk sahabat yang lain, sahabat ni kulit hitam, rambut dia kerinting. Nabi kata, kalau kamu berkahwin dengan lelaki ini pun, kamu akan bahagia. Sebenarnya orang yang kedua Nabi tunjuk ialah orang yang sangat bertakwa. Maksud Nabi bukan salah pilih yang handsome, tapi salah kalau tak pilih yang bertakwa. Tak salah pilih yang handsome, tapi salah kalau tak pilih yang bertakwa. Sama juga lelaki. Sebab tu doa kita nak kahwin, siapa nak kahwin angkat tangan. Sudah, kakak-kakak tengok suami dia angkat tangan pula kan. Astaghfirullahaladzim kan. Tak, siapa nak kahwin yang bujang-bujang, beritahu kat anak, baca doa ni, Allah ajar. Ada orang kata, ustaz, salah tak saya minta jodoh? Kan jodoh ni Allah dah tentukan. Salah tak saya minta jodoh? Doa supaya Allah beri jodoh, salah tak? Nak doa ke tak ya? Doa ke tak doa dah dapat, dia kata. Tapi Allah sendiri ajar doa tu dalam Quran. Allah suruh doa dapat jodoh yang baik. Allah ajar doa apa? Ni doa yang Allah ajar, bukan saya ajar. Allah ajar dalam Quran. Allah yang ajar, yang maha kaya, yang maha memberi, yang tak pernah tolak mana-mana doa hamba. Di riwayat Tirmizi, Allah bersifat malu, dan dia malu untuk menolak mana-mana doa hamba dia yang menadahkan kedua belah tangan dia. Jadi baca doa Rabbana, surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kami, bukan beri kepada kami, anugerahkan kepada kami. Siapa beri anugerah ni? Allah yang beri. Kalau tuan dapat anugerah daripada Allah, tak ada orang lebih bahagia daripada kita. Anugerah dunia ni belum tentu lagi. Contohlah, saya perasan dapat anugerah apa-apalah konon-kononnya, tiba-tiba bila dapat anugerah, dapat anugerah, jalan pun tak jejak bumi. Tu jalan tak jejak bumi, rasa macam terbang je. Dapat toko suami misali, contoh, ada toko suami misali, tak ada lagi kena buat juga. Toko suami misali, contohlah, konon tiba-tiba saya dapat, jalan pun perasan macam tak jejak bumi, macam ya suami misali, macam meluncur jalan atas dunia. Tapi tuan-puan sekalian, tokoh tu tak ada apa-apa makna. Sebab yang beri pun belum tentu suami misali. Bukan yang dapat, yang beri pun belum tentu suami misali. Yang beri pun belum tahu nasib akhir dia. Anugerah daripada manusia kepada manusia, dia belum menentukan apa-apa. Sebab yang diperintah, yang menilai kita cuma siapa? Yang menjadikan kita. Siapa yang menilai kita, yang menjadikan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penilaian manusia kepada kita tak ada apa-apa makna. Tapi penilaian Allah kepada kita, itulah penentuan diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya Nabi beritahu, walaupun kamu pilih lelaki ni, kamu akan bahagia. Maksudnya memilih lelaki yang bertakwa. Nabi SAW, dia tuan baca, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakan kami pasangan, kurniakan kami, anugerahkan kami pasangan. Untuk lelaki dan perempuan doa azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, dan keturunan zuriat kami. Belum dapat anak, tapi orang-orang baik ni, dia belum ada anak, belum ada isteri, tapi dia dah doakan supaya memiliki isteri, suami yang saleh dan dapat anak-anak yang baik. Nampak tak wawasan orang beragama?
Belum ada anak, baru umur 12 tahun ni dah doa, amalkan ayat Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan soal ada isteri, ada suami, bukan soal ada anak, tak ada anak, tapi soalnya memiliki manusia yang boleh bawa kebaikan kepada agama ni. Bukan nak berkahwin cuma kerana nak nampak berkahwin. Kita bukan nak kahwin sebab supaya orang nampak kita kahwin, ada keluarga, nampak stabil. Tak. Bukan tu tujuan hidup kita. Satu dunia kata apa pasal kita pun tak luak hidup kita. Luak ke hidup kita? Orang kata tak kahwin lagi, ada apa-apa kesan dalam hidup kita? Tak ada. Orang yang cakap tu berak kencing ni pun Allah yang uruskan. Kenapa kita nak sedih dengan kata-kata orang? Kita kahwin sebab Allah perintah kita kahwin. Kita sayang keluarga sebab Allah perintah kita sayang keluarga. Kita buat baik pada keluarga sebab Allah perintah. Kita buat baik pada isteri bukan sebab isteri, supaya Allah sayang saya. Isteri buat baik pada suami bukan sebab suami. Buat apa buat untuk suami? Suami tu kencing berak dia pun Allah yang aturkan. Macam mana suami boleh beri bahagia ke isteri, dia sendiri pun belum tentu bahagia. Macam mana isteri nak bagi bahagia kat suami, bahagia dia sendiri pun cuma Allah yang boleh beri. Kalau Allah masukkan bahagia dalam hati kita, satu dunia tak boleh halang. Tapi kalau Allah tahan, carilah kat mana-mana, kita tak akan bahagia. Ramai orang, dia tak nak cari Allah, dia cari yang lain. Akhirnya dia penat. Dia kata saya kurang bahagia. Ada budak muda jumpa saya. Dia kata ustaz, berapa budak muda kat masjid, dia pilih gambar-gambar mau ni. Dia kata ustaz, kalau kahwin orang kata alang-alang kahwin, cari yang betul-betul cantik sekali baru bahagia. Budak-budak muda-muda kat masjid, ustaz-ustaz juga ni muda-muda, dia orang kata kalau alang-alang kahwin, baik cari yang paling cantik baru bahagia. Dia tunjukkan saya. Saya kata kat dia, bahagia tu bukan tunggu kahwin, bahagia tu sekarang. Kalau kita sebab nak kahwin, sebab tak bahagia, kahwin pun tak akan bahagia juga. Bahagia tu kat hati kita. Bahagia tu dekat mana? Hati kita. Bila kita kenal Allah, kita dekat pada Allah, kita kahwin, insya-Allah kita akan bahagia. Takdir Allah lambat kahwin pun bahagia. Takdir Allah cepat dapat anak pun bahagia. Takdir Allah lambat dapat anak pun bahagia. Bahagia tu dekat mana? Dekat hati. Ramai orang, tapi orang tak nak percaya betul. Ya ke ustaz? Saya rasa saya tak bahagia ni sebab kurang duit. Jadi dia pun cari duit siang malam. Dia pun jauh daripada masjid. Dah cukup duit nanti baru dia pergi masjid, baru dia dekat pada Allah. Dia pun carilah duit siang malam. Cari. Akhir duit dah dapat. Tapi dia tengok ada duit banyak pun tak guna. Dulu dia ingat dengan duit boleh buat keluarga dia, boleh tolong keluarga, boleh begini-begini. Tapi disebabkan duit, akhirnya adik-beradik bergaduh, keluarga bergaduh, bermusuh sama sendiri. Akhirnya baru dia kata rupanya bukan sebab duit, rupanya ada agama ataupun tidak. Ada agama ataupun tidak. Luqmanul Hakim, dia raja, khalifah yang sangat besar. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan kerajaan Islam ketika tu, tapi sangat besar. Maaf silap, Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih, kan? Umar Abdul Aziz, nak cerita pasal Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih. Kerajaan dia sangat besar. Masa dia meninggal dunia, dia tak tinggal duit sikit pun untuk anak-anak dia. Anak dia belas orang, satu sen pun dia tak tinggal. Tak salah tinggal, saya cuma nak cerita kisah ni. Tinggal bagus, baik, usaha. Satu sen pun dia tak tinggal. Orang ramai datang jumpa dia. Masa zaman tu penuh dengan keadilan, dengan kebaikan, ketenangan, rahmat. Sampai dia kata serigala dengan kambing minum satu bekas. Gila ke tak gila? Tak, saya pun tak apa nak faham sangat. Tapi nak beritahu begitu berkatnya waktu tu. Allah buka keberkatan langit dan Allah buka keberkatan bumi. Sebelum tu banyak berlaku peperangan. Zaman Umar Abdul Aziz, dia telah hentikan jemaah yang nak masuk dah sebuah negara. Dengan peperangan, dengan paksa, dia telah panggil balik semula. Dan dia telah teruskan kebaikan. Suruh orang beri masa untuk keluarga, ada masa untuk berdakwah, hidupkan agama. Dan dia tak takluk mana-mana negara, tapi banyak negara-negara yang telah datang di bawah pemerintahan Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih. Sebab mereka melihat orang Islam begitu tenang dan bahagia. Dia ingin menjadi keluarga orang Islam. Bila anak-anak dia meninggal dunia, dia perintah anak-anak dia ni pergi banyak tempat, macam-macam negara pergi. Pergi negara sana, pergi banyak-banyak kawasan, daerah-daerah. Orang tak kenal anak dia. Takdir Allah, lebih daripada separuh anak dia telah menjadi gubernur, menjadi ketua-ketua. Kerana orang rasa anak dia ni orang yang paling layak. Walaupun orang tak tahu tu asalnya anak Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih. Orang tanya dia kenapa tak tinggal duit, tanah, kuasa, harta. Kata Umar Abdul Aziz,
kalau saya tinggal banyak mana pun tanpa takwa, tu semua akan menyusahkan mereka. Tapi kalau mereka orang bertakwa, Allah tak akan sia-siakan mereka. Jadi soalnya, kita perlu usahakan kita berkahwinkan untuk Allah sayang kita, untuk takwa. Untuk apa tuan-puan? Takwa, untuk Allah sayang. Bila kita niat macam ni, setiap perjalanan, setiap langkah apa kita buat, Allah akan bantu kita dalam berkeluarga. Dan sebab tu Nabi SAW bila nak kahwinkan anak dia, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, setelah diceraikan oleh anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, dia hina anak Nabi, diceraikan depan ramai orang. Kemudian Nabi SAW telah pilih menantu Nabi SAW ni lelaki yang paling baik, yakni Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kalau aku ada anak yang ada lagi anak, Ruqayyah meninggal dunia masa Nabi pergi perang Badar, kahwin dengan Ummu Kalsum. Kata Nabi, kalau aku ada anak perempuan lagi, aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sifat Sayyidina Uthman ni, dia sangat pemalu, lemah lembut dan sangat baik. Sangat baik. Sehingga Nabi SAW sendiri malu dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kenal Sayyidina Uthman. Sebab tu salah satu untuk kalau kita kan, anak kita contoh dah bercinta, kita nak kahwinkan dia, banyak kakak-kakak ni, anak kita dah bercinta. Apa kita nak buat? Kita kena nak buat macam mana? Nak halang terus dia lari rumah, kan? Halang terus lari rumah. Lepas tu nak buat macam mana? Kita kena bawa suami dia, bakal suami yang dia bercinta tu, bawa dia pergi belajar agama, belajar iman kat masjid, belajar buat dakwah, belajar hidup kat agama. Pergi dengan dia, bawa dia. Ini orang hari ni kahwinkan anak dengan orang yang dia tak kenal. Walaupun dia orang masjid, kadang-kadang dia kahwinkan anak, dia nampak orang tu kata orang tu bagus, dia kata eloklah kahwin dengan orang tu. Sebenarnya dia tak pernah kenal pun orang tu, dia rekomenkan anak dia kahwin. Nabi SAW kahwinkan anak dia, begitu menjaga hak anak dia, kahwinkan anak dia dengan lelaki yang paling baik. Maksudnya tugas bapa untuk bantu anak dia cari jodoh dia. Nabi SAW bawa Uthman, rapat dengan Sayyidina Uthman. Kemudian Nabi SAW kahwinkan Fatimah. Dua anak Nabi, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kahwin dengan Uthman. Anak Nabi yang akhir nama Fatimah, Nabi kahwinkan dengan siapa? Sayyidina Ali. Nabi hantar Fatimah ke rumah Sayyidina Ali. Nabi bagi duit pada Sayyidina Ali sebab dia tahu tak rugi, walaupun lelaki ni miskin, tetapi lelaki ni masa tu dia susah. Sayyidina Ali miskin, susah, tetapi dia orang yang rajin, orang yang jaga agama, orang yang bertakwa, orang yang rajin jaga agama. Dua perkara, satu jaga agama, satu rajin, satu lagi ada sifat kasih sayang kepada keluarga. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, kalaupun kita terpaksa hantar anak kita kahwin dengan dia, bagi duit pada dia, tapi sebab kita tahu dia orang yang baik, rajin. Kalau pemalas tak boleh juga. Dia semayang tapi pemalas, tidur je kerja. Itu bukan orang Islam. Tidur makan. Dalam agama benci orang kuat tidur, kuat makan, pemalas. Nabi kata itu sifat orang yang memang lengkap dibenci dan dimurkai Allah. Apa dia? Kuat makan, kuat tidur, dengan satu lagi apa? Pemalas. Tapi kita kena cari macam mana. Pertama, orang jaga solat berjemaah dia. Orang jaga agama, makmurkan masjid. Pergi masjid. Kalau pergi masjid kurang-kurang dia dah selamat daripada ajaran sesat. 5 waktu pergi masjid. Orang nampak dia semayang pelik je, orang akan tegur dia. Orang ajaran sesat dia tak pergi masjid. Semayang jemaah 5 waktu kat masjid. Semayang jemaah 5 waktu dekat mana? Dekat masjid. Mana-mana masjid dia boleh semayang jemaah. Bukan masjid tertentu je, mana-mana masjid dia boleh pergi. Kedua, dia orang yang sangat apa? Lemah lembut, penyayang. Sebab kata Nabi, sebuah keluarga yang ditarik kasih sayang, ditarik lemah lembut, keluarga tu takkan bahagia. Rumah yang ditarik lemah lembut, kasar, rumah tu tak bahagia dah. Kita kalau jadi bapa, sampai anak perempuan kita doa, ya Allah, esok saya nak kahwin, saya nak suami macam bapa saya. Itu maknanya kita jadi bapa yang baik. Tapi kalau anak kita doa, ya Allah, minta simpang jauh, janganlah dapat suami macam bapa, meninggal lah, kan? Jangan dapat suami macam ayah saya, matilah saya, kena bunuh macam mak juga. Jangan sampai bila bapa dia meninggal je, mak dengan anak dia ramai-ramai sujud syukur dalam rumah. Pasal pula semain jenazah sujud, dia bahagia sebab dah mati dah bapa dia. So bapa dia garang, balik rumah mengamuk je. Masuk rumah mengamuk, masuk rumah je mengamuk. Kat luar elok je, senyum sampai ke telinga, masuk rumah je mengamuk. Ini penyakit sangat buruk. Sebab apa seorang tu boleh mengamuk dalam rumah? Mak pun sama, dalam rumah anak habis di lambung-lambungnya. Bapa dia mengamuk dalam rumah sebab dia rasa keluarga ni dia punya. Isteri dan
anak ni bukan kita punya, suami ni bukan kita punya, Allah yang punya. Siapa punya? Allah punya. Jangan pernah perasan diri kita pun Allah punya. Kenapa kita suka nak marah orang? Sebab kata-kata rasa kita besar dan dia ni bawah kita. Sebenarnya kita semua tak ada apa-apa. Kita semua milik Allah, Allah yang punya. Cuba tuan-puan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang. Siapa tak pegang berdosa. Tengok orang sebelah tu jangan pegang, perempuan pula kan. Dah pegang belum? Jangan lepas. Semua pegang tangan orang sebelah. Siapa tak pegang berdosa. Dah pegang dah. Pegang tangan ni dosa berguguran. Nabi kalau orang pegang tangan dia, dia tak akan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Itu orang belajar pegang tangan. Pegang tangan ni sunnah Nabi SAW. Kita kalau tengok orang pegang tangan seram kan. Ni pada negara mana pula ni kan. Jalan pegang tangan je kan, siap. Kalau pegang tangan siang-siang okey, tapi kalau malam-malam pegang semula kan, tu penampar lah muka dia. Kita tengok pegang datang pegang balik. Jadi pegang tangan ni dosa berguguran. Nak jadi romantik macam Nabi ni, dia tak banyak pun, tak susah pun bila kita hidup untuk Allah sayang. Kita sebenarnya semua romantik, tapi masa kita suka, masa kita nak. Betul tak? Tuan-puan pernah bercinta tak? Kita tak berapa ingat sangat dah. Banyak remaja-remaja yang bercinta. Macam mana kalau orang bercinta baru balik daripada contoh kursus kan, isteri baru balik kursus, turun daripada airport ke daripada mana-mana, baru turun, suami dah tunggu betul-betul parking dekat VVIP. Suami kena bergaduh dengan guard nak ambil isteri dekat-dekat. Isteri baru nak naik ambil barang. Ya Allah yang kesian, awak penat. Baru bukakan pintu. Tu orang tengah bercinta. Dah lama tunggu bang, taklah baru sampai. Tu tengah bercinta lah. Sebenarnya daripada malam tadi dah ditunggu. Tak boleh tidur dah, rasa resah. Macam mana malam-malam ni berlalu tanpa isteri yang dicintai kan. Tu orang baru-baru bercinta, baru-baru bernikah kan. Tu orang, kita semua pernah rasa begitu. Sampai suami bukakan pintu, isteri naik kereta, bukakan. Isteri naik, jaga yang kaki-kaki, tangan 3, 2, 1. Siap kira lagi. Kain-kain terkepit tu kain. Tengah bercinta kan. Bawa naik, isteri kata, bang bila kita nak jalan? Belum berjalan ke? Rasa macam dah jalan, duduk sebelah awak ni. Orang bercinta macam tu, rasa macam terbang je. Dia tak nampak dunia ni apa yang berlaku. Dia macam meluncur je, macam tak jejak je lantai ni, tengah bercinta. Isteri pula, isteri kata, bang pandanglah depan. Macam rugi pandang jalan yang baik, pandang awak yang cantik ni. Balik rumah, tidur pun tangan bersilang. Tu orang bercinta. Dah penat dah satu hari kerja, tunggu isteri daripada malam. Tidur malam jari bersilang, 5 jari bersilang. Jari kelingking terjatuh. Yang kelingking terjatuh, naik balik semula. Jari kaki bersilang. Mata isteri dah merah. Kenapa mata merah ni yang? Entahlah abang macam mimpi kahwin dengan abang ni. Rasa rugi tutup mata kalau tak pandang muka abang yang handsome tu. Ya Allah, betul ke ni? Betul ke ni kahwin dengan abang? Tu orang bercinta. Baru nak pergi, macam ketawa tu, baru nak pergi ke apa, nak pergi bilik air pun punya warak. Isteri solehah, bang saya pergi bilik air ya. Pergi bilik air pun minta izin. Lama ke yang? Taklah sekejap je, 5 minit. Tak lama, 2 minit lah yang. Lama sangat, buat apa ni? Isteri pergi bilik air. Baru masuk bilik air, isteri kata, suami kata, bang yang suami kata kat isteri, yang tak tutup-tutuplah pintu bilik air tu, nanti kang jatuh ke apa tak nampak, nanti bukan orang lain, suami sendiri juga. Astagfirullah, takkan tak tutup bang, nak berak ni. Entahlah yang berak tu lah yang buat hati abang bahagia menengoknya. Orang tengah bercinta berak pun bahagia. Gila ke tak gila kalau boleh nak tengok isteri tu berak? Sebab tengah bercinta. Tapi kalau orang tak berapa bercinta macam mana? Kalau tak berapa cinta sangat, kalau tak berapa cinta baru saya ketawa bukan sebab saya cerita, saya ketawa sebab dengan dia ketawa. Lepas tu gurau jangan marah Lepas tu apa jadi kalau orang tak bercinta? Tunggu, suami dah tunggu kat depan. Dah lama tunggu bang, macam nak meninggal tunggu awak ni. Lama betul awak pergi dengan ceramah tu, sekejap sudahlah, kahwin je lah dengan ustaz tu senang. Ustaz tu pula ada yang kena marah kan. Bini dia yang dengan ceramah, siapa suruh? Baru naik je, isteri kaki baru naik sebelah, kereta dah jalan dah. Baru sebelah, bang kaki sebelah terkena tayar padan muka. Jalan tinggi kidik, abang suruh kurus tak kurus kan. Dah kurus pula keluar bergaduh. Dalam kereta senyap, dah bergaduh senyap. Tengah senyap, isteri kata, abang cakaplah sikit. Awak lah mula dulu, awak lah.
Senyap je, macam tak bahagia duduk dengan saya. Sebenarnya masing-masing dia tak bahagia. Marah je seorang lagi. Senyap pun marah. Lagi bila bercakap, awak ni bercakap je kerja. Bila nak diam, cakap je. Tidur malam, suami kejut isteri. Yang tolong pusing sebelah sana. Tak apa selera tengok muka awak ni. Kembang hidung tu, bulu hidung terkeluar pula. Apa benda perempuan macam ni kan? Atau isteri tengah malam kejut suami, bang tolong duduk sekejap. Kenapa? Bunyi macam gorila, 3 kilo dengar. Ya Allah, malu jiran sebelah dengar. Tu orang dah tak berapa cinta. Tuan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hidup ni dengan penuh cinta dan sayang. Dia orang yang paling banyak susah dalam dunia, tapi dia tak pernah merungut sekalipun dalam hidup dia. Sebab dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bukhari, kamu tak akan dapat rasa kemanisan iman sehingga kamu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kamu tak akan dapat rasa kemanisan iman sehingga kamu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kedua, kamu mencintai orang lain semata-mata kerana Allah. Mencintai orang lain kerana Allah. Dulu kita pandang dia sebab kita suka. Sekarang kita pandang dia sebab Allah perintah kita pandang dia dengan rasa sayang. Nabi SAW balik rumah, dia pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Ali. Dia pegang menantu dia. Dia datang dengan menantu dengan ceramah ni. Dia pegang menantu dia. Sampai kat rumah, dalam perjalanan dia pegang Hasan, Husin, Sayyidina Ali. Sampai je dekat rumah, Nabi SAW ambil Sayyidina Hasan, dia letak kat peha kanan. Saya selalu sebut kat mana-mana, hadis riwayat Ahmad. Nabi ambil Husin letak peha kiri. Nabi SAW cium Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cium Sayyidina Husin. Kita ini masuk rumah macam mana? Macam mana masuk rumah? Kata Nabi, antara sifat orang Islam masuk rumah beri salam. Siapa masuk rumah beri salam? Angkat tangan. Jangan lupa beri salam. Sebab ada satu hadis yang sahih, saya ringkas ambil ujung, maaf tak ingat. Dia kata siapa yang masuk, antara sifat orang Islam disebut 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, dia masuk rumah beri salam. Dia masuk rumah beri salam. Orang dulu-dulu, orang lama-lama, atuk-atuk kita, mak ayah kita dulu masuk rumah beri salam. Sekarang dia masuk rumah beri salam, dah kurang dah. Masuk rumah tak beri salam dah. Masuk rumah masuk je. Masuk rumah sunnah dia beri salam. Ada seorang sahabat Nabi ada masalah hutang. Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat masalah hutang dia selesai. Saya selalu kalau masa susah-susah, saya baca duduk macam ni lah, beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Saya buat masalah hutang saya selalunya selesai. Lepas tu saya tak buat-buat dah. Selalu time susah je ingat. Kemudian masuk rumah, simpan handphone. Masuk rumah simpan handphone. Kita ada keluarga, kita pergi pegang handphone. Kita ada isteri, ada mak, ada ayah, tapi kita pegang telefon. Saya sedih bila tengok orang pegang telefon dengan isteri dia. Duduk tak sampai 10 minit dengan suami, dengan anak, tapi sibuk tengok phone. Sampai tembus phone tu, tengok tak ada like, pening kepala. Ya Allah, macam tak kurang je like ni kan. Kecewa, delete balik semula kan. Ya Allah, buat post lain pula, tak ada juga orang like. Orang ni tak nak like, nama je kawan kan. Lah seorang pun naik lah, betul lah status budak muda-muda kan. Siapa tak like macam ni, dia pun terpaksa nak suruh orang like punya pasal kan. Jadi begitu mahal like orang ni, tapi tak peduli like daripada isteri, like daripada suami, like daripada anak yang sebenar, like daripada mak ayah yang zahir dalam hidup ni. Saya pergi satu kedai makan, saya tengok satu mak tengah sibuk-sibuk kerja. Dia pegang anak 2 orang kat depan. Anak dia duduk cakap dengan mak dia asyik tengok phone, dia tak berhenti, tembus phone tu. Dia marah anak dia. Saya sedih bila tengok suasana macam ni kat kedai makan. Saya rasa orang mana-mana bandar-bandar, lelaki wanita kebanyakannya semua bekerja hari ni, tapi dalam keadaan sibuk kerja ni, ada masa sekejap dengan keluarga pun tengok phone lagi. Ada satu kedai kat Kepung saya pergi. Sampai-sampai kat kedai tu, saya tengok satu kedai makan pegang telefon, satu kedai makan pegang telefon. Telefon tak salah, jangan buang telefon tu. Yang salah kita, kat hati kita tak ada tempat untuk keluarga kita. Saya ingat ustaz saya kata, saya habiskan cerita tu dulu. Lepas tu apa jadi? Ada satu keluarga Chinese duduk kat depan tu. Ada satu keluarga Cina duduk. Dia seorang je tak pegang telefon. Saya kata bagus Cina ni, sama macam saya. Saya pun Cina juga. Liu. Bapa saya Liu Yun Pao. Adik-adik saya 12 orang, 6 agama Buddha, 6 agama Islam.
Kat saya punya surat beranak keturunan Cina. Saja begitu tuan-puan. Jadi kalau saya sebut Cina tak apalah. Jadi apa jadi? Masa saya kat kedai tu, satu keluarga ni je dia pegang, dia tak pegang telefon. Tapi lepas order dia tengok telefon. Saya kata sama juga. Sehati sejiwa orang Malaysia ni, Melayu, Cina, India. Kalau duduk orang keluarga pegang telefon. Pegang telefon. Tiba-tiba ada atuk dia yang tua tak pegang telefon, dia cakap dengan cucu dia. Cucu dia, macam kalau kita atuk, jangan sibuk. Atuk dia pun sibuk lah ngacau cucu tak nak layan. Atuk dia cakap pula dengan anak-anak dia. Salah seorang anak tu yang akan bayar makan sekejap lagi. Saya rasa tengok gaya ni lah banyak duit lah kan, agak-agaknya. Dia cakap dengan anak. Anak dia pun pegang telefon, cakap macam ni dengan ayah dia. Pegang telefon tu. Bapak dia saya tengok tak lama merajuk masuk kereta. Masuk kereta, sekali dia bawa keluar iPad besar, sama juga rupanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita, Nabi SAW kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi akan pusing seluruh badan dia. Apalah salah anak kita pegang kita pandang muka dia. Apalah salah mak ayah cakap kita simpan phone dalam poket kita. Saya kadang-kadang bawa kawan-kawan saya jumpa ustaz-ustaz, orang alim. Tengah duduk orang alim ni tengah cakap, kawan budak-budak ni buka phone. Saya nak tegur depan tu nanti saya jadi biadab. Saya bawa kadang-kadang ada budak-budak ikut saya, depan orang alim dia buka phone, tu buka phone. Kalau dicatat tak apalah, saya tahu bukan catat, dia tengok WhatsApp dia. Orang alim tengah bagi nasihat duduk tayat awal. Kita duduk datang, budak-budak ni semua buka phone. Saya rasa sedih. Balik tu saya beritahu lah, mana-mana orang saya beritahu. Bila kita duduk dengan orang lebih tua, orang alim bagi nasihat pada kita, kita kena tutup phone kita, simpan. Tu namanya adab. Dengan mak ayah simpan phone. Dengan mak ayah duduk, bukan hari-hari duduk dengan mak ayah. Balik tu 3 bulan sekali, entah-entah 6 bulan sekali, entah-entah setahun sekali. Tapi depan mak tergamak buka phone 15 minit. Macam tak ada harga dah mak ayah tu. Depan isteri buka phone. Dekat rumah dah 1 hari kerja kat pejabat. Sampai rumah, entah kalau pergi masjid, sampai rumah pukul 10. Kita balik masjid pukul 9. Kita ada masa sebelum pukul 11, anak-anak tidur, isteri tidur, suami tidur. Ada 2 jam je, 9 sampai 11. Tapi 9 sampai 11 tu kita buka phone. Kita buka phone, kita tengok phone, kita tak peduli anak isteri kita. Semoga Allah ampunkan. Saya tengah cakap untuk diri saya dan tuan-puan semua sama-sama ambil iktibar. Untuk tu kita jaga dalam keluarga. Kita syukur simpan phone ni. Boleh insya-Allah pandang muka anak dapat pahala, pandang muka mak dapat pahala. Imam Syafi'i dipicit kaki mak dia. Sambil dipicit kaki mak dia, dia cium kaki mak dia. Dia kata, mak, terima kasih sebab bagi syurga untuk saya. Terima kasih sebab bagi syurga untuk saya. Jadi beri masa makan bersama keluarga, berkasih sayang. Itu betul dalam keluarga. Satu lagi, makan berjemaah. Makan apa? Makan berjemaah. Makan berjemaah. Kalau boleh, Imam Nawawi kata 2 sunnah. Satu sunnah makan berjemaah. Satu lagi sunnah makan dalam satu bekas yang sama. Kan orang Johor makan nasi ambeng kan? Makan dalam dulang kalau boleh. Tapi kalau 2 orang suami isteri, jangan beli dulang besar tu, seram tengok kan. Beli dulang kecil je. Ada pinggan pun boleh, makan dalam pinggan tapi berdua. Kongsi pinggan. Dia menyatukan hati. Ada satu keluarga bergaduh. Ya Rasulullah, saya tak tahulah, saya bergaduh je. Nabi kata makan berjemaah tak? Dia kata tak. Nabi kata makan berjemaah. Dia makan berjemaah, tak lama dia jumpa Nabi, dia jadi berkasih sayang. Dekat US ada satu keluarga bukan Islam. Dia suami isteri asyik bergaduh. Pandang bergaduh, tunduk bergaduh, cakap bergaduh, senyap bergaduh. Dia bergaduh, pantang berjumpa bergaduh. Kahwin tapi bergaduh siang malam. Nama kahwin ke macam tu, gaduh sikit-sikit okey. Kau pergi hari-hari bergaduh sakit jiwa. Hari-hari bergaduh, nak kahwin nak bahagia. Tapi kalau kahwin hari-hari tengok je macam nak bertumbuk. Tengok je bertumbuk, tengok bertumbuk. Tu bukan kahwin lah tu. Ada kalau kadang-kadang bergaduh tersilap sikit-sikit tak apa. Tapi kalau hari-hari macam tu boleh tahan tak? Tak boleh tahan. Hari-hari dia jadi buat hati kita dah lama jadi tawar dalam keluarga tu, tak ada faedah dah. Berkeluarga tu dah tak ada faedah. Asyik fikir pasal pasangan je, masalah pasangan 24 jam. Masa bila nak dekat diri pada Allah? Masa bila nak jadi baik? Masa bila nak ingat Nabi? Masa bila nak berdakwah? Masa bila nak bangun malam? Masa bila nak hidupkan agama, kebaikan, sebarkan, buat dakwah seluruh dunia? Masa bila nak buat? Kalau saya bergaduh hal tu je. Tuan-tuan dan puan sekalian, zaman Nabi, hal-hal gaduh-gaduh ni sikit-sikit. Orang jumpa Nabi, saya ringkaskan. Pasangan ni, dia dah bergaduh-gaduh, laki dia stres, keluar rumah kat US, kawan. Tengah jalan-jalan, dia nampak orang kat masjid makan dalam dulang. Orang kat masjid tu kata, mai makan sekali. Dia pun makan.
Tapi dia seram-seram nak makan, tak selera. Tengok kat tangan ada warna hitam, warna hijau, warna biru, ada bulu sampai ke jari bulu kan. Tak apa selera makan. Balik rumah dia beritahu isteri dia, tengok orang Islam kat masjid makan dalam dulang, tangan macam-macam color berkasih sayang. Kita suami isteri bergaduh siang malam. Dia pun mula makan satu pinggan. Lepas dia makan satu pinggan, beberapa bulan dia dah mula kurang bergaduh. Isteri dia kata, abang baru makan macam orang Islam, agak-agak kalau kita masuk Islam macam mana kita punya bahagia. Jadi tuan-tuan sekalian, keluarga dia jadi berkasih sayang. Jadi mulai hari ni balik rumah makan sekali, tutup phone, tutup TV. Sekejap je, 10 minit je makan. 10 minit makan, tutup TV, tutup phone. Siapa nak buat balik nanti makan dalam dulang kat tangan, duduk kat bawah meja, jangan buang lah. Kalau nak buang yang mahal-mahal bagi kat saya lah, angkat tangan. Siapa nak makan dalam dulang, balik nanti makan dalam dulang ya. Beli. Yang nak kahwin pun sekarang dah mula makan dalam pinggan. Tapi jangan kongsi dengan Pak Wo pula. Dengan mak ayah makan, suap mak ayah. Dalam Bukhari, sunnah suap makanan. Sunnah. Siapa selalu suap pasangan, dia angkat tangan. Suap. Alah, macam tak biasa pula. Biasa orang bercinta bukan suap, saya gigit jari lagi. Dah mengarut dah tu. Jadi makan siap suap. Masa kat Kelantan ada satu haji, dia kata, ustaz tadi cerita sunnah masa subuh suap makan. Dekat kedai nasi belauk ni, saya tengah ada ceramah kat ni. Dia kata, ustaz sunnah saya suap ustaz, dia nak suap saya. Saya kata, tak apalah Haji. Saya pun seram tengok tangan Haji tu pula nasi belauk. Tahu nasi belauk tak? Dia punya kuah tu sampai ke tapak-tapak tangan lah. Dia punya gaul tu lain macam, begini gaul lah. Jadi dia nak suap saya. Saya pun Allah dengan bulu-bulu, dengan sampai sini kan. Ustaz, insyaAllah saya pun bersalah tak nak buka, tapi sebab sunnah saya buka lah sikit mulut kita. Masuk tak dengan jari-jari dia masuk. Rasa macam 3-4 hari tak boleh makan. Jadi tuan-puan makan suap, balik nanti suap. Saya kadang-kadang bila makan bawa budak-budak baru ni, saya cuba suap anak-anak tu. Anak-anak tu tak nak suap. Saya tahu bapak dia jarang suap dia. Anak tak nak, baru dah 3. Saya nak suap dia tak mau. Saya kata, sunnah dik, Allah sayang. Tak nak suap. Sekarang bukan darjah 3, baru 4 tahun pun bapak suap dia tak nak, geli tangan bapak dia. Sebab tuan-puan tak ajar kasih sayang. Nabi SAW kata dalam Bukhari, sunnah suap makanan walaupun menyuapkan makanan dalam mulut isteri. Jadi kadang-kadang saya masa makan sunnah, saya suap isteri saya sekali, suap anak saya yang besar sekali, anak nombor 2 sekali, nombor 3 sekali, yang baby sekali. Anak 4 orang, suapkan. Makan satu dulang, saya suapkan sekali. Esok giliran isteri saya pula, dia pula kena suap saya dulu, kan? Lepas tu suap anak saya pula, suap. Jadi tuan-puan mulakan balik nanti, paling kurang sekali sehari. Tuan-puan buat tu dapat pahala. Dapat pahala, Allah sayang. Hati keluarga jadi dekat. Bila pergi mana-mana pun hati dengan keluarga dekat. Zaman kemudian dia tak tahulah macam anak-anak kita. Tak ramai pun anak, tapi tak tahulah apa jadi lepas ni. Anak-anak mana makan sekali, seorang tengok iPad, seorang tengok TV, seorang tengok sana, seorang tengok sini. Jadi mulai hari ni kita mula makan berjemaah. Boleh insya-Allah? Yang belum kahwin catat dululah, jangan suapkan malam ni pula, catat dulu. Salah satu lagi tuan-puan, dah tertinggal dah tadi doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Kita minta pasangan dan keturunan zuriat qurrata ayun, yang menyejukkan mata, yang menyejukkan mata. Ni pasangan yang Allah ajar kita doa, minta pasangan yang menyejukkan mata. Handsome, lawa, belum tentu sejuk mata. Maaf saya beritahu, walaupun orang yang paling cantik dalam dunia kahwin dengan orang yang paling handsome dalam dunia, wanita yang paling digilai oleh semua lelaki dalam dunia, dan lelaki yang paling diidamkan oleh semua wanita dalam dunia, kalau 2 orang ni kahwin pun belum tentu bahagia bila Allah tak beri bahagia. Dia bahagia bukan cantik, bukan handsome, bukan terkenal atau tak terkenal, banyak duit atau tak banyak duit, betapa alimnya dia, baik dia atau bernampak, betapa berilmu atau tak berilmu. Tapi bila Allah beri qurrata ayun, qurrata ayun, penyejuk mata, dan pasangan yang boleh pimpin kita masuk syurga. Wa ja'alna lil muttaqina imama, pasangan dan keturunan zuriat yang boleh pimpin, jadi pemimpin kepada kebaikan, pemimpin kepada kebaikan. Pasangan yang boleh ajak sama-sama sembahyang tahajud, pasangan yang boleh ajak sama-sama sembahyang tahajud. Ada siapa pernah sembahyang tahajud dengan isteri kat rumah? Kejut. Pernah tak suami kejut isteri? Dah 14 tahun kahwin, tapi sekali pun tak pernah kejut tahajud. Kejut nak terkencing selalu.
Kejut tahajud tak ada lagi. Kejut tengah malam ajak tahajud. Kata Nabi, suami atau isteri yang kejut pasangan bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Suami atau isteri ambil air, dalam hadis yang lain ambil air, sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Waktu tahajud ni dalam Bukhari, semua doa kita Allah kabulkan. Apa kita nak kita minta, apa saja hajat minta. Waktu tu tak ada doa yang Allah tolak. Katalah saya beritahu tuan-puan, saya ada kawan baik. Kawan baik ni saya kaya, banyak duit, rumah banyak, dia tak ada anak. Dia kata kat saya, ustaz kalau pergi mana-mana ceramah, tolong beritahu siapa-siapa nak duit, nak pinjam, nak sekolahkan anak, jangan pinjam kat orang, pinjam kat dia. Dia bagi percuma je. Siapa nak pencen, nak buka kedai, beritahu, nanti tolong bukakan. Siapa nak kahwin tak ada calon, dia tolong cari. Ada susah beritahu kat mana-mana saya pergi. Tapi syaratnya kalau nak jumpa dengan dia, kena jumpa 4 pagi dekat masjid negeri, contoh tak ada Masjid Bandar Baruda contohnya. Macam mana agak-agaknya? Tuan-puan nak ke tak nak? Datang pukul 3 pagi je dia bagi. Duit banyak mana pun boleh bagi. Tuan-puan nak macam tak percaya je ni. Agak-agak tuan-puan datang ke tak 3 pagi? Nak duit banyak mana pun dia bagi. Agak-agak nak datang? Datang. Tapi siapa yang janji ni? Siapa yang janji? Allah yang janji. Allah janji bila orang bangun malam dalam Bukhari, dia minta apa saja sebelum subuh tu. Sebelum subuh tu doa makbul, apa saja kita minta Allah beri. Wahai hamba aku, kamu ada hajat, minta aku beri. Siapa ingin minta ampun, aku ampunkan. Siapa nak bertaubat, aku terima taubatnya. Jadi kejut pasangan bangun tahajud. Kejut pasangan bangun tahajud. Siapa niat nak bangun tahajud malam ni angkat tangan. Malam ni niat bangun tahajud 2 rakaat aja. Sebelum subuh bangun 2 rakaat. Lepas tu doa pada Allah. Kemudian tuan-puan sekalian, belajar berkasih sayang. Belajar berkasih sayang. Saya mula-mula kahwin dulu, isteri saya biasa-biasa je. Pakai tudung pun sedang-sedang je. Sedang-sedang pakai, sedang-sedang tidak. Tak sempurna. Satu hari bila kahwin, kawan-kawan saya SMS, tengok perkahwinan mirip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali bila kahwin saya reply kat dia, tak payah datang lah, macam tak berapa sunnah sangat dah ni kan. Macam lain macam sikit ni. Saya punya pelamin pun lain macam juga. Selamat tuan-puan tak datang kenduri kahwin saya kan. Boleh tahan jugalah. Ada kereta, ada motor, wow, kan? Nak raja-raja kahwin. Tiba-tiba masa tu isteri saya pun semayang pun sedang-sedang je. Saya masa tu sedih, pergi kuliah subuh kat masjid, isteri balik belum berapa nak bangun lagi. Apa saya nak buat? Saya pun doa kat Allah. Balik rumah bila tengok pasangan kita tak semayang, jangan marah dia, nangis pada Allah. Kita tak boleh nak ubah siapa-siapa. Kita perlu pertolongan Allah. Allah takdirkan kita kahwin dengan dia supaya kita bawa dia kepada kebaikan. Yang belum kahwin lagi boleh pilih lah. Siapa dah kahwin, kita bangunkan pasangan kita dengan kebaikan. Isteri saya baik, saya pun doa. Saya bagi hadiah bunga besar. Setiap kali dapat duit gaji, beli bunga dulu. Duit tak banyak, beli bunga. Harga RM300. Oh gila kaya kan. Habis duit gaji saya beli bunga. Bagi pula tengah-tengah ramai orang. Memang sunnah bagi hadiah, tapi tak mesti besar-besar. Bagi hadiah ni merapatkan hati. Jadi abang-abang kakak bagi hadiah kecil-kecil pun tak apa. Kalau tak ada hadiah, beri ucapan-ucapan yang mulia. Macam orang dulu-dulu kan, puisi-puisi yang hebat-hebat, puisi-puisi, kata-kata yang indah. Itu dia merapatkan. Kita semua manusia. Dahagakan belayan kasih sayang. Sebab tu Nabi SAW suka puji isteri beliau. Dan isteri beliau selalu memuji Rasulullah SAW. Aisyah kata, ya Rasulullah, baju kamu yang hitam ini dan wajah kamu yang putih ini telah menaikkan rupa kamu bertambah berseri-seri, bercahaya-cahaya. Begitu handsome yang kamu pakai baju hitam ni, kata isteri Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, memuji. Kita kena memuji. Tapi kalau orang tak puji kita, jangan kecil hati, jangan sedih. Kita kena puji orang. Orang tak puji kita tak apa. Saya bagi bunga besar. Lepas tu saya ajak isteri saya, abang yang jom pergi belajar agama. Isteri saya kata memula kahwin, saya sokong sepenuhnya. Tapi saya tak mau ikut. Tak tahan abang, lain macam tengok kawan-kawan abang tu tutup semua bernafas ketak kan. Jadi saya pun lain macam kau ni. Saya pun ajak dia pergi bagi bunga. Lepas beberapa minggu saya baca, saya ajak dia, dan setiap malam cik,
Pada malam pertama baca Quran hadis. Abang-abang ada baca Quran hadis malam pertama? Itu kisah sejarah saya lah. Ada pahala, tapi dah cerita ni ada pahala dah lah. Ada Quran hadis Nabi SAW hidupkan kat rumah pada malam pertama. Jadi abang jangan cari malam pertama pula. Malam ke 1000 boleh mulakan kan, baca. Tiba-tiba bila saya baca, lepas dapat bunga, isteri saya kata, abang saya nak ikut abang belajar agama lah. Dia pun nak ikut dah. Pukul 3 pagi kejut. Saya saja cerita ni bagi tuan-puan rasa meluat. Ada rasa macam tu? Rasa macam nak muntah ada. Yang perempuan memang tak. Biasa kalau lelaki dia kan, macam nak muntah je. Kalau nak muntah, muntah je lah. Memang saja nak bagi muntah sikit. Lepas tu saya akan ajak sembahyang ni tahajud. Saya tengah tidur, isteri saya kejut. Tak pernah-pernah. Subuh pun sebelum ni tak berapa sangat. Kejut saya tahajud. Abang, suami isteri bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Saya pun baru pukul 3 takkan bangun tahajud. Bang bangun tahajud, suami isteri bangun tahajud, Allah beri satu kuda emas dalam syurga. Yang tu abang tak pernah dengar pula hadis tu yang betul ke tak ni. Lepas tu tuan-puan sekalian, semenjak itu dia mula berubah. Saya nak beritahu tuan-puan, paling bahagia dalam kehidupan rumah tangga saya ialah, paling bahagia saat dia ialah bila saya rasa kami tidur sekali dan mimpi kami pun sama. Bila isteri saya tanya pada saya, abang saya risau ada kawan saya tak semayang, apa saya patut buat? Abang, bila isteri saya bangun tahajud, saya tengok dia semayang subuh, itulah saat hati saya paling bahagia dan saya tenang dalam hidup saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, dia balik rumah, isteri dia Juwairiyah radhiyallahu anha, masa Nabi nak pergi masjid, isteri dia tengah semayang tahajud. Dia balik masjid, isteri dia masuk waktu duha, lepas subuh waktu duha, isteri dia tengah duduk dekat tempat yang sama. Nabi terus puji dia, Nabi seronok tengok. Nabi kata, Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi sampai sekarang. Dipuji isteri dia semayang tahajud. Kita dalam keluarga dia tak berbual pasal semayang, pasal akhirat, dia tak berbual macam tu. Ataupun dalam keluarga asyik berbual nak makan apa ya, yang nak jalan mana, makan apa jalan mana, makan apa yang ni, entahlah yang bang, saya pun tak tahu nak makan apa dah. Awak nak makan apa entahlah, dah habis dah seluruh Johor Bahru ni semua kita dah makan dah. Apa lagi nak makan entah, jalan mana dah tak tahu nak jalan mana dah. Hari-hari jumpa makan apa jalan mana, lepas tu bergaduh lah sekali. Makan apa jalan mana, hidup tu jadi sedih, hidup tu jadi penat. Makan apa jalan mana, ni tanda hidup kita dah tak bahagia. Makan apa jalan mana. Tapi rumah tangga yang bahagia, perbualan dia luar biasa. Perbualan dia jadi luar biasa. Sampaikan Nabi kata Juwairiyah, dia kagum dengan isteri dia. Dia kata, nak tak aku beritahu kamu satu amalan? Aku nak tahu. Nabi siap bagi hadiah, hadiah doa. Kita pernah tak ajar doa pada isteri kita, pada suami kita? Macam mana kita nak bahagia kalau kita tak dekat pada pemberi bahagia? Wallah, tak ada bahagia kalau tak dekat pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenteram. Allah tak kata hanya dengan rumah besar hati tenteram. Allah tak kata hanya dengan wang ringgit hati tenteram. Hanya dengan rupa yang cantik hati tenteram. Hanya dengan wajah yang handsome hati tenteram. Hanya dengan kerja pangkat masyhur hati tenteram. Tak. Tapi Allah kata apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati tu jadi tenteram. Ramai orang saya dah jumpa, dia kata apa, Ustaz, kami cantik-cantik pun tak guna. Saya bukan sekali dengar orang perempuan cakap macam ni. Ustaz, kami cantik-cantik pun tak guna. Saya ada buat kaunseling untuk orang yang ada jawatan-jawatan yang besar, orang yang banyak duit. Dia kata, Ustaz, saya kumpulkan ada berapa orang sampai sekarang jadi kawan-kawan saya. Mereka ada keluarga yang paling baik. Kalau boleh satu dunia, mungkin kalau tengok keluarga dia, nak macam keluarga dia. Orang semua tengok dia ada kenderaan pangkat yang sangat besar, semua orang nak jadi macam dia. Tapi tahu tak apa dia kata, Ustaz, kami ada isteri pun macam rasa tak ada apa-apa. Dia tengok isteri tidur sebelah pun macam tak ada apa. Tengok anak pun dah tak ada apa-apa. Ada segala jenis kenderaan kat rumah, tapi hati jadi kosong. Jalan kat jalan raya, cakap pada orang, ramai orang dengar dia cakap, tapi semua hati jadi kosong. Sebab hati mereka tetap tidak balik kepada Tuhan yang jadikan semua sekali. Sebab tu untuk bahagia, wallah, kadang-kadang Allah beri musibah dalam rumah tangga, kita pun cuba cari jalan lain. Mungkin kurang cantik ni, kita cantikkan diri kita. Tak salah cantikkan diri, perintah Allah, berusaha buat yang baik. Dan kita kata ni mungkin kurang duit, kita cari duit lagi. Ini mungkin kurang ni, tak. Sebenarnya yang paling kurang sekali apa? Kita tak bawa, tak pimpin tangan pasangan kita masuk syurga.
tak pimpin untuk semayang malam, tak pimpin untuk solat fardu awal waktu, tak sama-sama cakap agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi kata, wahai Juwairiyah, aku nak ajarkan kamu, bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bacalah pagi dan petang bersamaan dengan amalan kamu. Abdullah Rawaha tengah dia semayang tahajud malam, dia semayang tahajud, isteri dia semayang sama-sama dia pejuang zaman Nabi SAW. Dia nangis kuat, isteri dia pun nangis kuat tengah semayang. Dia kata, yang kenapa awak nangis? Abang, saya risaulah, saya dengan abang lintas titian sirat, tapi saya tak tahu saya dapat lepas ke tidak. Saya dengan abang lintas titian sirat, tapi saya tak tahu dapat lepas ke tidak. Sebab tu tuan-puan, bawa keluarga dekat pada Allah. Dunia ni tak sempat nak gaduh-gaduh, nak musuh-musuh. Bawa pasangan, bawa mak ayah, bawa anak-anak, bawa mak ayah mertua, bawa keluarga kita semua dekat pada Allah. Bawa kepada kebaikan. Di akhirat, dalam fadilat sedekah, di akhirat dalam fadilat sedekah diceritakan, satu orang mak akan jumpa anak dia. Dia kata, wahai anakku, mak ni dah macam-macam mak buat. Daripada dulu mak mengandung kau 9 bulan susah tau. Mak bersalinkan kau susah. Nak mak dulu, mak cuba tengok mak kita. Saya kalau teringat mak ni, saya sedih sebab saya ingat mak saya. Saya kurus kering, sakit, uruskan anak-anak siang malam. Mak saya semenjak dia dapat hidayat 20 tahun yang lalu, mak saya dekat kepada Allah. Daripada sebelum tu mak saya ni memang lain macam lah. Seksi, pakai skirt, rambut mak saya colour, lawa mak saya. Tengoklah anak Isa macam mana kan. Ada rasa nak muntah lagi. Memang saja je tu bagi meluat-meluat sikit kan. Jadi tuan-puan sekalian, tapi bila mak saya mula berubah, bila mak saya berubah dekat pada Allah, setiap kali saya nak periksa, mak saya semayang hajat. Daripada darjah 6 saya berubah dapat hidayat. Setiap kali saya periksa, mak saya semayang hajat. Setiap kali saya ada apa-apa, mak saya semayang hajat, tak berhenti atas sejadah puasa. Isi saya bersalin berapa jam dekat hospital, anak pertama, mak saya tak berhenti semayang kat sejadah dia. Tak berhenti, dia tak bergerak. Dia nangis macam dia nak bersalin. Dia menangis macam dia nak bersalin. Isteri saya nak bersalin, dia nangis tak berhenti. Saya kadang-kadang lambat beritahu anak tu dah selamat. Masa sebelum tu telefon takut, tapi dah keluar lambat beritahu, mak saya tak berhenti lagi nangis. Mak yang susah payah untuk kita. Mak ni akan kata, wahai anakku, ingat tak kat mak? Ingat nak? Mak buat apa? Mak dia tanya, ingat tak kat mak? Anak dia kata, ingat mak. Bukan tu je, mak buat ni, mak buat ni, mak buat ni, mak banyak buat kebaikan pada saya. Kata mak dia, wahai anakku, mak minta 1 zarrah pahala kamu, berilah pada mak. 1 zarrah pahala kamu, bukan 1 pahala, 1 zarrah daripada 1 pahala kamu, berilah pada mak. Mudah-mudahan boleh tolong mak pada hari ini, yakni hari mahsyar. Kata anak dia, mak, kalau itu mak minta, saya pun tak tahu nasib saya. Mak dengan kehidupan mak, saya dengan kehidupan saya. Seorang suami yang sayang isteri, mungkin dia kerja siang malam. Yang ingat tak kat abang, selipar abang pun buruk, baju pun tak sempat beli, tapi abang nak tengok apa yang awak nak, abang nak beri. Abang tak selera makan, pergi jauh-jauh. Betul ke bang, tak selera makan? Kalau abang sorang-sorang tak ada awak, abang tak selera makan. Kalau makan sedap, mula-mula abang ingat mak, ingat awak. Abang tak selera makan. Saya memang tak suka makan sangat, saya beritahu tuan lah, tapi banyak pinggan jugalah. Saya apa-apa pun saya makan. Kawan-kawan saya kerja ceramah-ceramah jauh-jauh, ramai suka kalau sampai satu tempat bawa pergi tempat makan. Kalau dengan saya, tuan-puan tak payah bawa lah. Bagi saya sama je makan apa pun, saya memang tak heran lah. Bukan saya nak cakap lah, setakat ni macam itulah hidup saya. Jadi bila kawan-kawan saya akan sanggup exit tol jauh-jauh nak cari tempat makan, saya ikut sebab kawan-kawan saya, ustaz-ustaz juga. Bila nak pergi makan, mula-mula nak makan, yang saya ingat mak saya, isteri saya. Saya cuma rasa dia orang kata sedap, saya cuma bukan nak makan sangat. Saya ambil gambar, saya kata nanti saya akan bawa isteri, mak dengan isteri saya mesti makan kat sini. Walaupun saya tak tahu apa-apa tu erti sedap, tapi saya nak mak dengan isteri saya datang. Tapi tuan-tuan, walaupun betapa sayang ni kita kepada isteri kita, kita kata yang dekat akhirat nanti, abang buat macam ni, macam ni, macam ni pada awak, tapi abang nak minta tolong. Hari ni abang susah, boleh tolong abang tak? Beri 1 zarrah daripada 1 pahala kamu. Maka isteri akan kata, abang dengan hidup abang, saya dengan hidup saya. Abang dengan hidup abang, saya dengan hidup saya. Kita akan jumpa mak ayah yang sayang kita.
Kita kata ni anak mak, minta tolong mak, satu zarah pahala mak beri kat saya. Mak kita akan kata, nak, engkau dengan hidup engkau, mak dengan hidup mak. Kalau kita tak bawa keluarga kita kepada agama, dekat kepada Allah, keluarga yang paling akrab dengan kita akan menjadi musuh kepada kita di hari akhirat nanti. Untuk tu jangan biarkan keluarga kita lalai daripada mengingati Allah. Kesian anak-anak kita. Dia kenal semua, Ultraman kenal, Batman kenal, Spiderman kenal. Anak saya pun kenal, ada baju Spiderman kat rumah. Tapi dia tak kenal Allah yang bagi rezeki pada dia. Kahwin sampai bertahun-tahun, tapi tak pernah cakap pun kat isteri yang ni anniversary kita yang ke-7. Allah banyak jaga kita, Allah jaga kita daripada dulu sampai hari ini. Baik Allah kan, 24 jam jaga kita. Tapi kita tak banyak pedulikan apa yang dia nak. Tuan-puan datang sini tadi fikirkan keluar rumah nak pakai baju apa. Siapa fikir nak pakai baju apa? Ambil baju mana nak pakai, tudung mana, nak raya baju mana, seluar mana. Saya nak datang, saya fikir jubah ni, saya ada 2 jubah dalam kereta tadi. Satu warna biru, satu warna ni. Saya tanya kat saya punya bawa driver tu, engkau nak suruh aku pakai baju biru tu ke baju yang kuning tu? Dia kata, ustaz, sebab pengantin ustaz pakai yang kuning tu lah. Tapi panas tak dalam tu, baju tu tebal, menggigil lagi, berpeluh-peluh dalam tu. Dalam dia, kalau sekali kat luar plaza Angsana macam biasa-biasa kat kemah kat luar tu, kalau pakai baju ni meninggal ustaz. Jadi itu pun saya tanya, kita risau apa orang kata kat kita, apa orang pandang kita. Tapi tuan-puan sekalian, sebenarnya orang tak apa pandang kita pun. Yang jaga dan pandang kita 24 jam dalam hidup ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar doa kita 24 jam. Untuk tuan-puan, saya merayu diri saya, dan saya merayu tuan-puan sekalian, semua sekalian ada kat sini hari ini. Jangan biarkan keluarga kita tanpa mereka dekat pada Allah SWT. Jangan lena tidur kalau ada anak kita tak semayang. Jangan ada lena tidur kalau tengok keluarga kita jauh pada Allah. Jangan benci dia. Bukan belajar agama benci orang lain, tak. Belajar agama semakin sayang orang lain. Tengok anak makin sayang, tengok mak makin sayang. Walaupun mak yang kita agama lain, kita sayang dia. Adik-beradik saya 12 orang, 6 bukan agama Islam. Saya sayang dia. Setiap malam tak ada satu malam saya tak doakan nama abang kakak saya yang bukan Islam. Saya sayang pakcik-pakcik saya. Saya sayang anak saudara saya. Tak ada syak, tak ada kurang pun sayang saya pada mereka. Hantar baru ni tahun baru Cina, balik pada sana hari-hari saya doakan dia. Bertambah saya punya doa untuk mereka. Saya sayang mereka. Tapi tuan-puan sekalian, tanpa kita kenalkan pada agama, semua bahagia dalam dunia ni cuma macam fata morgana, tipu daya je. Berapa lama sangat kita hidup dalam dunia? Cuba tuan-puan cari mana orang-orang yang terkenal dulu-dulu dah mati dah. Mana raja-raja dulu dah mati dah. Mana orang-orang hebat dalam dunia dulu dah mati dah. Orang tak ingat pun apa je. Orang tulislah jasa dia sikit-sikit, tapi orang pun tak heran sangat dah. Akan datang orang lagi tak heran siapa dulu-dulu. Raja-raja semua dah mati dah. Tapi yang tinggal dalam dunia ini, yang akan menilai kita siapa dia? Allah SWT. Setiap kebaikan yang kita buat dalam rumah tangga, hidup amalan Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-puan buat dalam rumah. Kalau tuan-puan buat ni dalam rumah dengan istiqamah, dia panggil majlis taklim dalam keluarga. Kalau keluarga tuan-puan tak berubah dalam masa 4 bulan, tuan-puan jumpa saya tanpa muka saya kuat-kuat. Jangan tanpa ragu, tanpa je saya tak balas. Tapi saya cek, kalau tuan-puan baca seminggu sekali, saya tampar balik semula. Buat setiap malam, sian keluarga kita, sian anak-anak kita. Tengok keluarga kesian, sayang dia. Saya dekat Kedah, saya jumpa satu orang baru ni, rambut panjang. Dia dekat kawasan dia tu, dia paling jahat sekali. Dia jual masa saya jumpa dia tu, dia ada senjata-senjata ni, dia jual benda alah-alah macam tu. Saya bukan polis lah kerja mengurus, saya tak ngurus bab tu. Dia jual-jual, saya jumpa macam-macam dia jual, tak payah sebut lah, macam-macam dia jual. Semua benda-benda yang haram dalam dunia, dalam Malaysia ni semua dia jual. Saya jumpa dia dekat dalam hutan. Orang bawa saya pergi jumpa dia. Masa saya jumpa dia, dia rambut panjang. Saya nampak benda tu, saya terkejut, saya lari lah. Saya balik, saya kata jumpa kat masjid je lah. Saya tak nak dengan saya kena tangkap nanti. Tuan-puan pun terkejut masa suruh khabar kan. Saya balik. Dia kejar saya sampai masjid. Sampai kat masjid, ayah tadi, yang budak jahat tadi, dia datang kat saya. Dia suruh saya cerita agama. Dah pukul 12, 1 pagi, dia suruh saya cerita agama. Saya tidur masjid, dia pun cerita, saya pun cerita. Cerita dia dengar, dia nangis. Tak berhenti dia nangis. Dia seorang je dengar. Lepas tu dia tanya lagi. Dah masuk 2, 3 pagi dah. Saya dah tak larat, 3.30 pagi. Saya kejut dalam kawan-kawan saya yang ikut dalam program ni. Saya ada bawa 2 orang, bawa keluar daripada penjara, rompakan bersenjata. 2 orang. Seorang mata terkeluar, satu lagi muka berparut. Jahat betul kan? Nampak jahat tak?
Seorang mata terkeluar daripada ke sekolah menengah, sekolah juvana, dua-dua. Saya suruh dia sambung dakwah budak tadi. Dia pun dakwah. Kita tidur, saya dengar orang nangis. Rupanya 3 orang tu tengah sembahyang tahajud nangis-nangis. Saya tak larat nak layan dah. Dia orang makin malam mata makin besar, saya makin malam mata makin kecil dah. Malam-malam jadi sepet dah. Dia makin malam makin besar mata dia orang. Saya pun tidur. Lepas tu malam tu dia datang surau. Lepas tu dia datang kali tu kepala rambut dia dah botak. Kenapa pula botak ni? Saya nak tiru macam ustaz, saya nak botak juga. Tak payah botak. Yang rambut tak penting, yang penting semayang. Rambut sampai ke kaki pun tak apa, tapi penting semayang. Rambut botak tak semayang pun tak ada faedah juga. Jadi apa jadi? Esok dia datang malam kedua, dia bawa 2 anak dia. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Tahun lepas saya jumpa dia. Dia semayang, dia bawa jumpa saya, dia nangis. Dia suruh saya ajar macam mana buat alim. Suruh ajar anak dia, sebab dia tak boleh baca. Saya ajar anak lelaki dia. Masa anak lelaki dia baca gagap-gagap, saya geram juga mengajar anak dia baca. Nak sebut sallallahu alaihi wasallam tak boleh, nak sebut ni tak boleh. Tapi bapa dia dah nangis-nangis. Untuk tuan-puan sekalian, ramai orang-orang yang baik dalam dunia, tapi mereka tak, bila mereka balik pada agama, bayangkan dia ada 2 anak sebalik dia. Sebab tu kita kena tolong kawan-kawan kita yang mana-mana jauh daripada Allah. Kita kena bawa dia kepada kebaikan. Kalau kita tak boleh nak sayang dia, tapi sayang ada sebalik dia ada anak-anak yang baik, ada keluarga yang baik. Kalau kita tak boleh nak tak sayang diri kita, tak boleh kenang diri kita, kenanglah kita bakal ada anak, ada isteri, ada suami. Bawa kepada kebaikan. Kita kalau boleh nak semua orang dalam hidup kita ni jujur dengan kita, tapi kita sendiri tak jujur dengan orang lain. Kita nak semua orang dalam hidup ni buat baik pada kita, tapi kita buat baik pada orang. Untuk tu belajar sayang semua orang dalam dunia. Buat taklim kat rumah. Boleh insya-Allah 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis. Saya buat kat rumah saya setengah jam, 9.30 sampai pukul 10. Saya ringkas kat tuan-puan yang muda. Tuan-puan baca Quran 5 minit. Contoh yang dengar Fatihah abang, minta maaf tau, abang kahwin dengan awak dah 7 tahun, tapi Fatihah pun tak pernah dengar. Awak dengar Fatihah abang ya, kalau salah betulkan. Betulkan yang tak apa, betulkan je. Tapi kalau banyak sangat salah, jangan betul sekali semua, nanti abang mengamuk, nanti betulkan sikit-sikit lah. So isteri betulkan. Lepas tu isteri pula baca. Isteri baca bunyi macam dah jauh sangat dah. Maafkan dia. Jangan tegur pula. Tegur sikit je. Sikit tegur. Masya Allah, Masya Allah, bagus. Syabas, wah, hebat. Masya Allah, wah, hebat. Masya Allah, tahniah. Masya Allah, syabas, hebat. Macam Qari'ah baca. Sebenarnya bunyi jauh. Betul ke ni bang? Pelit tak? Betul. Sedap baca. Cuba sikit je lagi. Sikit, satu je sikit salah. Apa dia? Tak apalah sikit sangat lah. Apa dia sikit? Betulkan satu. Lepas tu sabar. Lain kali betulkan lagi. Lepas tu baca hadis Nabi SAW. Boleh buat macam ni insya-Allah. Beli kitab yang bagus tuan-tuan baca kat rumah, yang sedang saya untuk peringkat permulaan ni, tuan-tuan cari kat kedai. Kitab Muntakhab Hadis. Muntakhab Hadis. Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Khandahlawi. Diterjemah oleh Ustaz Razif dan Ustaz Hamid Chin. Ditulis kat bawah tu. Buku warna hitam. Dekat Angsanan ada jual. Ada jual Angsanan ni. Tak tahu. Tuan-puan carilah kedai-kedai buku agama dia jual. Tuan-puan buat 4 bulan baca tak berubah, ingat Ebit Liu tanpa muka dia. Tapi saya cek tau, kalau banyak malam tinggal, makan semula penampau tu. Jadi tuan-puan mulakan insya-Allah Jadi mulakan kat rumah. Saya nak kongsi dengan tuan-puan, saya ada tulis buku Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Buku ni saya tulis lepas mak saya meninggal dunia. Lepas mak saya meninggal, saya tulis buku ni. Saya teringin nak kongsi mengenai kisah-kisah yang muda-muda, tapi mudah di bawah 11 kaedah bimbing keluarga. Saya niat pahala dia saya hadiah kat mak saya. Kalau ada kebaikan yang terhasil, saya hadiahkan kat mak saya. Tapi saya tak hadiahkan buku kat tuan-tuan lah, kena beli sendirilah. Isteriku Bidadari. Biasa ramai wanita-wanita baca dia nangis. Dia selalu nangis, lepas tu dia ketawa seorang-seorang, tiba-tiba dia menjerit. Bahaya juga kan. Jadi banyak nangis lah. Yang lelaki boleh baca juga. Yang lelaki alhamdulillah ada seorang hantar. Dia hantar kat saya email, mesej kat Facebook tu. Dia kata, Ustaz saya baca sampai muka surat 7 dia, saya dah nangis dah. Saya rasa nak peluk keluarga. Panjang, dia tulis betul-betul. Lepas tu saya tak baca-baca dah. Sampai muka surat 7 je dia baca. Jadi bolehlah tu daripada tak baca langsung. Isteriku Bidadari. Tuan-puan dapatkanlah baca. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Abang-abang kan bacalah. Kemudian Tangisan Umat ni buku yang saya mula-mula tulis. Ni untuk semua. Yang buku tadi tu untuk yang nak berkeluarga lah. Ni untuk anak-anak pun boleh, untuk orang muda pun boleh. Tangisan Umat supaya banyak menangis. Jadi belilah satu seorang, kalau tak nangis pulang baliklah.
Tu pun saya gurau juga. Ada Felix Siayap letak kat Facebook dia kata antara perkara yang mengetuk hati dia, ketengisan umat. Kemudian saya tulis buku Perjalanan Hidayah Umat tentang orang-orang mati syahid, supaya hargai agama ni. Kat mana buku saya dia letak? Ada kat tepi ni. Lagi tuan-puan tunggulah kat tepi ni. Dia dalam perjalanan ke ataupun dia dah pergi ambil kan. Perjalanan Hidayah Umat, tentang orang-orang berjuang untuk agama ni. Satu lagi menelusuri cinta, melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta, melalui hidup ni dengan cinta. Supaya kita tengok orang yang bercinta ni, dia tak pernah penat. Orang yang bercinta ni dia tak pernah penat. Untuk tu kita lalu hidup dengan cinta dan sayang. Boleh insya-Allah satu set buku ni dia ada diskaun nanti. Banyak juga diskaun dia 30-20 ringgit gitu. Yang mudah-mudahan jadi asbab kebaikan hidayah. Jadi tuan-puan, saya nak buat kesimpulan. Ke tuan-puan nak tanya soalan? Tak ada? Ada nak tanya soalan? Tak ada. Bila nak sudah? Nak sudah dah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jagalah. Ada soalan ke? Tak ada. Jadi mudah-mudahan jadi saya nak buat kesimpulan. Jadi nak habis dah ni. Nabi kata dalam satu hadis, bila kita duduk majlis sampai habis, Nabi kata beredarlah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu telah diampunkan. Jadi sebaik-baik majlis ni kita duduk sampai habis. Habis majlis ilmu ni, sampai itu Allah ampunkan semua dosa. Ada satu hadis Nabi begitu. Jadi kita pergi dalam keadaan dosa kita diampunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agama ni sangat mahal. Dan ingat baik-baik, kita diciptakan untuk bahagia dan kita diciptakan untuk masuk syurga. Diciptakan untuk bahagia dan untuk masuk syurga. Tak ada mana-mana orang diciptakan untuk derita dan masuk neraka. Tak ada. Allah jadikan kita untuk bahagia dan masuk syurga. Walau apa jadi dalam hidup ni, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan doa dalam keluarga, yang pertama tadi saya beritahu Al-Furqan ayat 74. Yang dah ada pasangan atau yang belum ada, doa ni Allah akan beri pasangan yang baik, yang menjadi penyejuk mata dan menjadi pemimpin yang baik, yang menggalakkan kepada kebaikan. Lelaki wanita boleh baca Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kedua surah Ibrahim ayat 40. Tuan-puan dapat solat hari ni kerana doa-doa orang dulu. Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang dirikan solat dan keturunan zuriat aku. Kalau tuan-puan nak anak solat, kita kena solat dulu. Tuan-puan nak anak tuan-puan jujur, tuan-puan dulu kena jadi orang jujur. Tuan-puan nak anak tuan-puan jadi orang bertakwa, tuan-puan dulu kena bertakwa. Tuan-puan nak anak jadi orang bangun tahajud, kita dulu tahajud. Tuan-puan nak anak jadi orang berilmu, kita dulu orang berilmu. Nak anak jadi da'i, kita dulu jadi da'i. Kemudian ayat ketiga, apa satu lagi? Selalu saya kongsi, hilang tiba-tiba. Al-Furqan, Ibrahim 40. Masa tanya Talha anak dia degil, apa nak baca? Talha sahabat Nabi ajar doa. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa ayat Quran. Sahabat Nabi yang ajar. Sayyidina Ali kata Abu Bakar baca ketika umur 40. Siapa umur 40 tahun? Allah beri semua keluarga Abu Bakar Islam. Akhirnya bapa dia pun dapat hidayat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ilhamkan aku bagaimana untuk mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat yang Kau beri kepada kedua orang tuaku, perbaiki diriku dan keturunan zuriatku. Baikkan diri aku dulu, baru baikkan keturunan zuriat aku. Jadi tuan-puan nak tak nak, syaratnya diri kita sendiri kena jadi baik. Jadi insya-Allah siapa ni nak jadi baik macam Nabi SAW, angkat tangan. Dunia ni dahaga ke orang baik macam Nabi. Dulu ada satu orang baik macam Nabi, dia berjangkit je kepada sahabat-sahabat dan agama sampai pada kita. Kita ni bila lagi nak jadi orang baik macam Nabi? Pada kecil cerita pasal Nabi. Kita kena sungguh-sungguh berjuang. Macam dunia orang kata habis-habisan, kita berjuang habis-habisan untuk jadi orang baik. Jadi orang baik bukan supaya orang nampak baik, jadi baik supaya Allah sayang kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita doa sama-sama, mudah-mudahan orang baik-baik datang ni. Saya kadang-kadang selalu perasan tengok jadual, lepas ni ceramah sini, lepas ni ceramah sini. Saya risau, takut-takut dengan ceramah tu, rupanya dalam jadual saya patut ada kematian. Untuk tu kita jangan tak salah merancang apa pun, tapi antara selang-selang jadual kita tu, masukkanlah mungkin kita akan mati, tak sempat nak kahwin pun, tak sempat nak ada anak pun, tak sempat nak ada cucu pun, tak sempat nak ke mana-mana. Jadi kalau Allah terima kita, kita orang bahagia.
Dia tolak kita, kita orang paling malang. Saya beritahu tuan-puan sekejap lah, nak doa dulu ke? Boleh lagi satu kisah. Saya tiba-tiba tak jadi. Saya 2 tahun lepas, mungkin tuan-puan pernah dengar, kalau pernah buat-buat belum je lah. Saya 2 tahun lepas, 29 November, sebelum tu saya pergi dakwah satu kampung asli. Banyak kampung lah dekat utara. Saya pergi sana dekat 40 hari jugalah, sebulan lebih. Masa saya sampai kat sana dalam perjalanan, saya ketua jemaah. Dalam perjalanan dekat R&R, tiba-tiba adik saya SMS. Dia kata, bang, mak sakit, kena tukar injap jantung. Mak sakit teruk dah, kena tukar injap jantung. Saya terkejut sebab mak saya tak pernah sakit. Saya pun reply, AB balik sekarang. Lepas tu mak saya telefon saya. Mak saya kata, AB, kalau AB balik, AB anak derhaka. Saya terus nangis. Itulah antara sejarah yang paling saya sedih sekali. Mak saya kata saya anak derhaka. Saya nangis. Mak, jangan cakap macam tu. Habis hidup AB. Kalau mak kata derhaka, apa pun AB buat, habislah. Tak akan masuk syurga dah anak mak ni. Yang dakwah belum tentu terima, entah betul entah tidak. Bangun malam apa semua kebaikan, tak ikhlas tak tidak. Ceramah ni tak betul tidak, ikhlas tak tahu lagi. Perasaannya macam betul, tapi banyak benda untuk menjahanamkan amalan ni senang-senang. Tapi jalan yang paling senang untuk masuk syurga ialah mak kita. Itu jalan yang paling senang. Sebab tu Nabi kata, binasalah orang yang ada mak, ayah, tapi tak jadi sebab untuk dia masuk syurga. Binasalah. Sebab jalan mak ni jalan paling senang. Satu dunia, agama apa pun, tak ada orang akan kata jangan buat baik pada mak. Tak ada. Dan tuan-puan, jaga mak ni perlukan ketabahan, keimanan, kasih sayang. Saya ringkaskan, mak jangan cakap macam tu, Abi nak balik. Mak saya kata jangan balik. Abi nak hemat mak, nak mandikan mak, tukar pampers mak, nak hemat mak. Mak saya kata, Abi, kalau Abi balik, Abi anak derhaka. Saya nangis sebab masa keluarga saya bankrupt, susah, hidup saya tak ada duit. Musim sejuk kat Pakistan, tidur atas guni. Orang bagi selai kain bermusim sejuk, saya balut dengan kain tu. Saya jumpa masa tu, saya balik, saya niat nak kerja kuat-kuat, cari duit banyak-banyak. Saya niat masa tu, saya nak tolong mak ayah saya. Saya tahu mak ayah saya susah. Tapi takdir Allah, saya baru senang berapa tahun ni, Allah ambil mak saya. Saya macam terduduk, macam tak boleh nak buat apa-apa. Masa mak saya sakit tu, saya kata, mak, Abi nak balik. Nak balik. Mak saya kata, tak boleh, kalau balik anak ada harga. Saya kata, mak, Abi nak balik, khidmat mak. Kalau Abi tak balik, ada 10 abang kakak Abi boleh khidmat mak. Tapi mak nak tanya ke Abi, dulu keluarga kita dalam kegelapan, dalam kata lain, dalam tak ada tujuan, tak ada tempat bergantungan, dalam longkang, tak kenal Tuhan, apa agama pun tak ada, tak amal agama langsung. Tapi Allah kutip keluarga kita daripada longkang. Dia beri kita dapat kenal dia sebagai Tuhan. Kalau saya tak kenal Allah, tak pada siapa saya doa sekarang? Pada siapa saya bergantung? Siapa nak uruskan hidup saya? Pada siapa saya minta? Mungkin pada Tuhan yang salah. Tuan-puan sekalian, saya pun, mak saya kata, Abi, dia suruh saya jangan balik. Saya kata, mak saya kata, kalau Abi balik, tak balik, ada adik-adik lain jaga mak. Tapi siapa nak lap air mata dan darah Nabi SAW? Air mata darah Nabi dan keluarga Nabi susah demi kita. Dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Teruskan dakwah tu, dah habis nanti balik jumpa mak. Mak sakit, kalau tak sempat macam mana? Saya cakap kat mak saya. Mak saya kata kat saya, Ibi, kalau tak sempat dalam dunia, buat apa nak takut? Kan kita hari-hari cerita syurga, jumpalah dalam syurga. Saya terus nangis. Saya kata, mak letak pipi mak kat telefon je, Ibi nak cium. Mak letak tangan nak cium. Tak pernah-pernah saya macam tu dengan mak saya. Selalu mak saya cium, dah anak ramai-ramai ni, mak cium tau, basah-basah pipi ni. Saya lap. Tu antara perkara yang saya paling menyesal dalam hidup saya. Mak saya cium, saya lap depan dia. Cium basah-basah, saya lap. Dia berpeluh-peluh kadang masak-masak nak bagi saya bawa balik makanan sampai KL. Saya peluk dia, dia cium saya basah-basah, kadang-kadang saya lap. Hari tu saya rindu mak saya. Saya cakap dengan mak saya, letak tangan mak, letak kaki mak, Ibi nak cium. Saya ringkas tuan-puan, saya habis tu saya sempat jumpa mak saya. Saya sama ada program lain. Tengah-tengah saya ceramah ni, ada orang letak kertas atas meja saya, Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya terus pergi, masa tu ada 1,000 orang dengar saya tengah ceramah, 2,000 orang. Saya terus, habis dah ngam-ngam habis ceramah tu, saya pergi hospital. Jauh juga, sampai ke hospital.
lagi sejam sebelum mak saya meninggal dunia. Sepanjang saya sebulan lebih tu, setiap malam saya kata, ya Allah, saya tak nak pahala untuk dakwah saya, taklim saya, ibadat saya, semua tak nak pahala. Saya cuma nak mak saya panjang umur, saya nak khidmat dia, tolonglah saya ya Allah. Saya malu kau beri saya ilmu begini dakwah ilmu, tapi saya tak dapat khidmat mak saya. Sampai ke hospital, bila mak saya meninggal, saya jatuh ke tanah, jatuh ke tepi katil. Saya pun nangis macam tak boleh nak bangun, macam tak tahu buat apa saya nak hidup lagi tanpa mak saya. Saya terus bangun, saya cium mak saya kata, ya Allah, terima kasih sebab ambil mak saya. Terima kasih sebab ambil mak saya. Sebab 20 tahun yang lalu saya doa, ya Allah, jangan matikan mak ayah saya, melainkan mereka telah kenal Kau sebagai Tuhan. Dan jangan ambil nyawa mereka, melainkan mereka dah semayang. 20 tahun yang lalu keluarga saya tak ada satu orang pun yang semayang. 21 tahun yang lalu tak ada satu orang pun keluarga saya semayang. Hari ini mak saya meninggal dunia 2 tahun lepas, 29 November. Saya bahagia sebab saya tahu saya ada peluang untuk jumpa mak saya semula dalam syurga. Sebab itu janji Allah SWT untuk tuan-puan, kalau tuan-puan sayang anak-anak, bimbing mereka dengan agama. Kalau sayang isteri, bimbing mereka dengan agama. Kalau sayang suami, bimbing mereka dengan agama. Kalau sayang mak ayah, pujuk mak ayah, doakan mereka supaya dekat pada agama. Jangan didik agama dengan kasar, dengan kekasaran. Sebab orang tak boleh faham agama dengan kasar. Kita sendiri tak suka orang berkasar, tak cakap tak baik pada kita. Jangan mengamuk-ngamuk, jangan marah-marah dalam rumah tangga. Jangan pernah perasan keluarga tu kita punya. Tu semua Allah punya, cuma bagi pinjam. Dia bukan kita punya langsung. Tak payah nak cemburu, tak tentu pasang. Tak payah nak marah-marah, tentu pasang. Tak payah nak jerit-jerit pada anak-anak, tentu pasang. Allah beri kita amanah untuk bimbing mereka. Bimbinglah mereka macam Nabi telah bimbing kita semua. Jadi kita niat begitu, mudah-mudahan Allah terima. Hidup kita tak lama. Mungkin kita tak boleh tinggalkan satu usaha hasil macam Nabi dan sahabat, tapi paling kurang jangan kita abaikan keluarga kita semua. Bimbing dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Bangun subuh awal waktu, ketua keluarga subuh kena pergi masjid. Dah lama dengar, pergilah masjid. Tak mati kita bangun subuh pergi masjid. Tak mati kita sembahyang zuhur kat masjid. Tak mati. Tak miskin kita sebab pergi sembahyang asar kat masjid. Tak miskin sebab kita sembahyang maghrib isyak dekat masjid. Tak miskin kita. Jadi kita jaga agama sungguh-sungguh, jaga solat. Jaga solat, ketepikan keinginan kita. Kurang-kurang sikit pasangan kita bab-bab lain, maafkan, berlebih kurang. Tak ada orang yang sempurna dalam dunia, berlebih kurang. Kita semua kurang. Tak apalah keinginan kita ada yang tak tertunai dalam dunia. Apa sahaja kita nak, Allah akan beri di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita ikhlas, Allah terima kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami. Ya Allah, Tuhan yang maha melihat. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani. Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang telah jaga kami daripada dulu sehingga hari ini, yang telah jadikan kami dalam dunia. Ya Allah, kami hamba-Mu sedang tadah tangan kami. Kami tak tahu berapa baki masa yang tinggal dalam hidup kami. Tapi hari ini ya Allah,
Kami sungguh-sungguh nak minta ampun kepadamu, bertaubat atas segala salah silap dan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami minta maaf atas semua kelemahan dan kekurangan kami dalam mengamalkan Islam ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami syukur, benar-benar terima kasih kerana Kau beri kami Islam. Ya Allah, kami bahagia dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ada antara kami dulu-dulu hidup kami musnah. Kami tak tahu tujuan hidup kami. Kami hidup dengan dosa dan maksiat. Kami hidup dalam keadaan penuh kelemahan dan kekurangan. Ya Allah, ketika hidup keluarga kami terumbang-ambing, kami penuh dengan kegelisahan. Saat tu Engkau telah kutip keluarga kami dan Kau beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih sebab beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam. Ya Allah, kami bahagia dapat kenal Kau ya Allah. Ya Allah, kami bahagia dapat sebut nama Engkau ya Allah. Ya Allah, kami bahagia dapat dengar nama Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tak ambil kami, habislah hidup kami. Kami tak ada apa-apa ya Allah. Tak ada apa pun kami punya. Semuanya Engkau punya. Kau bagi pinjam pada kami. Ya Allah, ampun dosa kami semua. Ya Allah, ampun dosa mak dan ayah yang kami sayangi. Kami sangat sayang mak dan ayah kami. Ya Allah, kami kerja kuat-kuat usaha siang malam. Kami niat untuk bahagiakan mak dan ayah kami. Takdir Engkau ya Allah. Ada antara kami mak ayah kami yang sakit, Kau berilah sihat. Ada mak ayah kami yang susah sedih, Kau lapangkan, berilah bahagia. Ya Allah, ada antara mak ayah kami yang jauh daripada Engkau, dekatkanlah pada Engkau. Ya Allah, ada antara kami mak ayah kami telah meninggal dunia. Kami minta ampun. Kami bertaubat sebab kami tak sempat khidmat mereka dengan baik. Ya Allah, kekurangan kami dalam menjadi anak yang baik buat mak ayah kami, Kau maafkanlah kami. Kekurangan kami dalam menjadi anak yang baik buat mak ayah kami, Kau maafkanlah kami. Ya Allah, ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Kau tolonglah jagakan mereka. Kami banyak belajar kasih sayang melalui mak dan ayah kami. Kasih sayang yang Kau letakkan dalam hati mereka. Kami begitu kagum melihat kehebatan dan kebesaran Kau memberi kami mak dan ayah yang sangat baik. Wahai Allah, tolong jagakan mak ayah kami di dalam kubur. Luaskan kubur mereka. Hadiahkan mak ayah kami dengan hadiah yang kami tak tahu kami mampu atau layak untuk minta. Tapi ya Allah, kami tahu hanya dengan kasih sayang Kau mak ayah kami akan dapat nikmat tu. Tolonglah ya Allah, hamba-Mu yang hina dihina ini sedang menadahkan kedua belah tangan. Yang kedua belah tangan ni pun banyak melakukan dosa. Lidah ni pun banyak melakukan dosa. Memohon kasih sayang-Mu. Tolonglah ya Allah. Ya Allah yang maha baik, tolonglah ya Allah. Hadiahkan mak dan ayah kami syurga firdaus-Mu. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Dalam ramai ni ada orang-orang yang Kau sayang. Mudah-mudahan salah seorang pada kami yang Kau sayangi dalam majlis ini, Kau terimalah supaya hadiahkanlah mak dan ayah kami syurga firdaus-Mu. Ya Allah, hadiahkan mak dan ayah kami syurga firdaus-Mu. Sepanjang hidup mereka ingin kami bahagia. Hari ini ya Allah, kami nak belajar kebahagiaan mak dan ayah kami. Itulah kebahagiaan kami. Kebahagiaan mak dan ayah kami, itulah kebahagiaan kami. Jagakanlah mak dan ayah kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak dan ayah mertua kami yang telah berjuang memberi kami pasangan hidup yang baik. Ampunkan dosa mereka, berilah mereka syurga firdaus. Ya Allah, kami sayang isteri kami. Kami sayang suami kami, pasangan hidup kami. Ya Allah, Kau tahu betapa kami sayang mereka. Wahai Allah, kekurangan kami dalam menjadi suami yang baik buat isteri kami, Kau maafkan. Ya Allah, kekurangan kami dalam menyayangi isteri kami, Kau maafkan. Kekurangan kami dalam berlemah lembut terhadap isteri kami, Kau maafkan. Kekurangan kami dalam membimbing isteri kami, Kau maafkan. Kekurangan kami dalam membangunkan isteri kami dengan fikir risau Nabi, Kau maafkan. Kekurangan kami dalam menyediakan isteri kami jadi wanita yang solehah, Kau maafkan. Ya Allah, maafkan kami. Kami redha dengan isteri kami. Wahai Allah, kami maafkan semua salah silap isteri kami. Ya Allah, kami redha dengan mereka. Berilah ketabahan, kekuatan, ketenangan buat isteri kami untuk bantu kami bimbing anak-anak kami dengan Islam. Ya Allah, Tuhan yang sedang tengok kami, maafkanlah kami. Kami selalu fikir apa yang kami nak, sehingga kami lupa tujuan kami dihantar dalam dunia ini. Wahai Allah, ampun dosa anak-anak kami. Kami sayang mereka. Ya Allah, tolonglah bimbing anak-anak kami jadi da'i, orang-orang yang hidup ke Islam. Apa pun mereka lakukan, beri kejayaan, kecemerlangan, dan jadikan mereka orang yang difikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kami minta ampun. Kami selalu sibuk sana sini.
Kami tak sempat bimbing anak kami, Kau maafkanlah kami. Ya Allah, kami rindu anak-anak kami. Kau tolonglah jagakan anak-anak kami. Saat kami tak bersama mereka, atau saat satu masa kami tidak akan bersama mereka lagi, Kau tolonglah jaga anak-anak kami, supaya mereka teruskan perjuangan agama ini. Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayat, janganlah sesatkan kami. Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayat, janganlah sesatkan kami. Ya Allah, setelah Kau beri kami hidayat, janganlah Kau sesatkan kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami minta ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia, 5 bilion manusia masih belum kenal Kau sebagai Tuhan. Dengan rahmat dan kasih sayang Kau pada hari ini, kami benar-benar minta ampun. Kami tak sungguh-sungguh buat dakwah dan kurang menangis. Berilah hidayat pada 5 bilion orang bukan yang tak kenal Kau sebagai Tuhan, untuk kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, adik-beradik keluarga kami yang jauh dari Kau, dekatkanlah pada Kau. Abang kakak kami yang belum kenal Kau, bila mereka dapat kenal Kau. Abang kakak kami, pakcik makcik kami yang tak kenal Kau, bila dapat kenal Kau. Anak-anak saudara kami yang belum kenal Kau, bila taufik untuk kenal Kau. Ya Allah, kami tahu hati semua manusia dalam dunia dalam genggaman Kau. Semua hati manusia dalam dunia dalam genggaman Kau. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami merayu kasih sayang. Tolonglah kami ya Allah. Bila semua ahli keluarga kami dekat pada Kau, kami tak tahan tengok sedih, lihat ahli keluarga kami semuanya baik-baik, tapi kami yang kurang berakhlak, kurang berdoakan, kami minta ampun. Kami redha dengan kadar ketentuan Kau, hidayat atau tidak buat keluarga kami. Tapi ya Allah, kami minta ampun dan bertaubat kerana kurangnya dakwah dan akhlak dan tangisan kami. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami, berilah kebahagiaan buat semua manusia dalam dunia. Dulu Islam datang dunia berkasih sayang, tapi kami hari ini orang Islam sedang keadaan kedahagaan. Keluarga orang Islam bergaduh sama sendiri. Kami mula membenci satu sama lain. Ya Allah, dan kami benci orang-orang lain. Wahai Allah, maafkanlah kami. Campaklah kasih sayang kepada semua manusia dalam dunia. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, dengan negara jiran kami yang jauh daripada Engkau, beri dekat kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami. Ya Allah, antara kami dengan rahmat kasih sayang Kau, ada yang sakit, berilah sihat. Ya Allah, antara kami, keluarga kami ada yang susah, Kau lapangkanlah mereka. Bahagiakanlah semua hati-hati saudara kami yang hadir hari ini. Bahagiakanlah hati-hati setiap orang yang menadah tangan ketika ini. Ya Allah, antara kami ada masalah, ya Allah, tolonglah selesaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami rindu dengan Rasulullah SAW. Semenjak kami kali pertama dengar pasal Nabi, antara kami ada dengar pasal Nabi 20 tahun yang lalu. Semenjak tu kami hari-hari berdoa, kami nak jumpa Nabi SAW. Ya Allah, temukanlah kami dengan Rasulullah SAW. Kami tak pernah terfikir ada lelaki sebaik dan semulia beliau. Seluruh keluarga beliau mati, sakit, susah demi anak-anak kami, mak ayah kami dapat masuk syurga. Ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, kami nak jadi baik macam Nabi kami. Ya Allah, tolonglah kami nak jadi baik macam Nabi kami. Ya Allah, kami nak jadi baik macam Nabi kami. Kami amat kagum pada Nabi SAW. Ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah. Temukan mak kami dengan Rasulullah. Temukan ayah kami dengan Rasulullah. Temukan isteri anak-anak kami dengan Rasulullah. Abang kakak adik-beradik kami dengan Rasulullah SAW. Dengan keluarga Nabi, dengan para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami buat semua ni semenjak dulu hanya untuk Kau sayang kami. Ya Allah, mula-mula kami dapat hidayat ini, kami buat semua hanya untuk Engkau. Tapi setelah kami lalui hidup ni, ujian demi ujian datang, kadang-kadang niat kami berubah. Kami minta ampun dan bertaubat. Ya Allah, maafkanlah kami. Janganlah tolak kami. Kalau Kau tolak halau kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, tolonglah terima kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, tolonglah maafkan kami, terima kami. Ya Allah, berilah kemenangan, kejayaan, supaya hidayat nama-Mu ada dalam hati setiap manusia. Tolonglah ya Allah, letak cinta sayang kepada-Mu dalam hati kami dan hati setiap manusia dalam dunia ini. Berilah kejayaan dengan keredaan Kau, kemaafan daripada-Mu ya Allah. Itulah kejayaan buat kami semua. Kami tak tahu lagi nasib kami ya Allah. Janganlah tolak kami semua. Ya Allah, saudara kami yang ingin berkahwin Kau permudahkan.
Wahai Allah, mudahkan jodoh-jodoh yang baik dapat pimpin sampai syurga. Wahai Allah, setiap yang hadir bila anak yang saleh dan salihah, ada inginkan anak pemudahkan, dapat anak yang baik. Wahai Allah, tunaikanlah hajat-hajat saudara kami. Wahai Allah, antara kami ada pergaduhan adik-beradik, keluarga, mertua, biras, menantu, campaklah kasih sayang. Kami tak mau hidup bermusuh-musuh dengan sesiapa pun dalam dunia ni. Ya Allah, apa yang Rasulullah SAW yang kami sayangi, cintai, rindui, minta, itu kami minta. Apa yang Rasulullah SAW yang mungkin cintai, sayangi, rindui, minta jauhkan, itu kami minta jauhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Begitulah. Kepada Ustaz Ibu. Terima kasih kepada yang berbanyak Ustaz Ebeniu dengan ceramah